Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Peruntukan kira-kira 84 juta ringgit diluluskan bagi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program bersifat keugamaan memberi impak positif terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Peruntukan bagi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan diluluskan pada hari ke-10, mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-10 dengan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berjumlah kira-kira 84 juta ringgit. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan meneliti beberapa isu di bawah tajuk kementerian berkenaan. Antara yang diketengahkan, pencapaian sektor pertanian yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad. Ini respons Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Secara keseluruhannya, prestasi keluaran sektor pertanian dan juga perikanan adalah meningkat daripada tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2021 ianya 781.26 juta dan tahun 2022 telah meningkat sebanyak 3% kepada 805.75 juta. InsyaAllah habis Kaula mempunyai target untuk mencapai 1 bilion dalam beberapa tahun lagi. Pada menjawab isu keselamatan penggunaan racun yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menganjurkan beberapa program khusus bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan keselamatan penggunaan racun kimia pertanian. Program ini memfokuskan penggunaan racun kimia dengan betul dengan mengenalkan elemen-elemen penting yang ada di dalam label racun seperti kelas racun, iaitu tahap bahaya, kandungan racun iaitu bahan aktif, kadar sukatan, jarak penggunaan dan tempoh pemetikan hasil. Peserta program juga diajarkan berkepentingan menggunakan personal protective equipment PPE ketika menjalani penyemburan racun kimia. Kursus ini dilaksanakan setiap tahun di semua daerah di negara ini. Projek berkaitan pokok gaharu dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan pada masa ini terdapat skim melalui bengkel yang dijalankan bagi membantu projek perusahaan hiliran pokok gaharu. Terdapat 21 pengusaha-pengusaha yang telah dikenal pasti dalam hiliran kayu termasuk gaharu ini di bawah Jabatan Pertanian, yang mana masa ni all this while ni bekerja kebanyakannya bersurang ni dia punya home base. Jadi alhamdulillah dengan adanya inisiatif ini sekarang dengan kerjasama pihak DARE dan juga bank usahawan akan mencuba untuk meningkatkan lagi usaha-usaha dalam meningkatkan production bersurang, mengimprove dia punya supaya kawasan perusahaan mereka itu kondusif.
Sidang diteruskan petang tadi dengan Dewan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tambahan mengenai kawalan penggunaan bahan kimia daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Menurut Yang Berhormat PH Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, beberapa inisiatif dilaksanakan oleh pihak berkuasa kebangsaan bagi keselamatan, kesihatan dan alam sekitar China ke arah meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Pada tahun 2021, China telah mengeluarkan Nota Panduan Industri atau Industry Guidance Note berhubung dengan penggunaan Personal Protective Equipment atau PPE. Antara kandungannya adalah penggunaan alat-alat keselamatan bersesuaian untuk menangani kerja-kerja tertentu seperti sarung tangan untuk bahan kimia, alat pernapasan, cermin mata dan sebagainya. Nota ini adalah dipromosikan kepada orang-orang awam melalui laman web dan juga platform media sosial China sebagai sumber rujukan kepada pihak-pihak industri. Dalam perkara ini juga, China berhasrat memperkenalkan lebih banyak panduan bagi memastikan persekitaran kerja adalah selamat. Lebih 270 juta ringgit diusulkan bagi belanjawan Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk tahun kewangan 2023-2024. Ketika membentangkan mukadimah, Yang Berhormat PH Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menjelaskan meskipun peruntukan kementerian tersebut mendukung program bersifat keugamaan, namun ia mempunyai impak positif terhadap kesejahteraan hidup rakyat dan keselamatan negara. Dalam konteks kita rakyat dan negara kita Brunei Darussalam adalah menepati maksud, tujuan dan sasaran-sasaran yang utama 5 maqasid syariah, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal yakni intelek, menjaga harta dan menjaga keturunan, iaitu menjaga keturunan dalam makna memelihara keturunan umat manusia, kesinambungannya, memastikan kelangsungan generasi demi generasi umat manusia yang sempurna kemanusiaannya. Dalam tempoh 6 dekad, Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan rakyat di negara Brunei Darussalam mendapat pendedahan yang positif daripada pendidikan ugama secara bersistem. Maksud pendidikan secara bersistem itu ialah pengajarannya oleh guru yang berkelayakan mengajar agama menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'i, menerusi persekolahan formal dengan ditentukan sukatan dan kurikulumnya, bukan dan tidak belajar agama secara memutik-mutik yang tidak diketahui ujung pangkalnya, yang memungkinkan fahaman dan amalan yang beragam-ragam. Alhamdulillah, fahaman dan amalan yang beragam-ragam itu dalam mengamalkan agama dan memahami agama dapat terhindar di negara ini berkat adanya pendidikan agama yang formal. Isu kehalalan produk daging dalam tin yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin antara yang menjadi tumpuan Dewan. Isu tersebut mendapat perhatian daripada Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Badan yang bertanggungjawab mengenai kesihatan makanan, dan kalau perkara itu berhubung dengan makanan, mereka akan berunding dengan pihak Jabatan Syariah Bikin Kawalan Makanan. Jabatan Saintifik akan membuat analisa sama ada khinzir atau indah sebaliknya dalam barang tersebut untuk mensertify lah ya daging halal atau ada campuran yang lain. Jadi ia tertakluk kepada proses apa yang dibuat di lab lah, mencek kehalalan ini macam-macam prosesnya. I think masa ni antara ada dua kan agensi yang ada berproses ini sudah
is mainly di bawah Brunei Darussalam Food Authority. Normally they will require health certificate daripada pengekspor. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan persidangan akan disambung esok pukul 2.30 petang. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.pn. Peraduan fotografi sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39 diungkayah untuk meningkatkan penglibatan penggiat seni fotografi tanah air. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Peraduan fotografi sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 diungkayahkan sebagai salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan untuk meningkatkan penglibatan penggiat seni fotografi tanah air dalam menghasilkan gambar menarik. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah peraduan berkenaan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori A menggunakan kamera DSLR, kategori B menggunakan telefon bimbit atau tablet dan kategori khas. Sebanyak 128 keping gambar daripada 80 orang peserta diterima bagi penyertaan peraduan ini. Ia juga bertujuan bagi mengekspresikan dan memvariasikan kreativiti masyarakat melalui seni fotografi. Tiga warga negara Malaysia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 45 pertuduhan di bawah Bab 420 Kanun Hukuman Jenayah dibaca dengan Bab 109 yang sama kerana bersubahat menipu Hayat Borneo Management Services HBMS, sebuah syarikat penyedia perkhidmatan di Istana Nurul Iman. Siasatan Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati perusahaan Ala Haji Bolhasan, pembekal tepung lama kepada HBMS, telah membekalkan tepung penaik jenama Don yang sudah tamat tempoh kepada HBMS. Tepung penaik Don tersebut didakwa merupakan lebihan daripada tempahan yang dibuat oleh perusahaan Ala Haji Bolhasan semasa pandemik COVID-19 dan tidak terjual sehingga tarikh luputnya. Selepas wabak pandemik COVID-19 berakhir dan penamatan sekatan acara besar, syarikat tersebut terus menjual tepung yang telah tamat tempoh termasuk kepada HBMS. Operasi yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah pada Jun 2022 telah membawa kepada penahanan Sam Yeng Kok, pengurus besar perusahaan Ala Haji Bolhasan, Ishak bin Rahmat, Chef Pastri HBMS dan Abdul Sani bin Abdul Muttalib, pengurus bahan HBMS. Siasatan BMR seterusnya mendapati bahawa Sam Yeng Kok 51 tahun telah terlibat dalam konspirasi dengan Ishak bin Rahmat 56 tahun dan Abdul Sani bin Abdul Muttalib 56 tahun untuk menipu HBMS dengan memperdaya HBMS untuk mempercayai bahawa Don Backing Floor yang dibekal dan dihantar oleh perusahaan Ala Haji Bolhasan antara 1 Februari 2021 sehingga 1 Mac 2022 tidak luput
dan hasil daripada konspirasi tersebut telah menyebabkan HBMS untuk membuat pembayaran sebanyak RM25,780. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua defendant dan Magistrate Kanan Hajah Erva Sofitriana binti Haji Abdul Rahman menetapkan 13 April 2023 untuk sebutan lanjut kes. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Dayangku Didi Nur Azhar binti Pangeran Latif dan Ang Swee Kiang mewakili Sam Yeng Kok dan Iskak bin Rahmat, manakala Abdul Sani tidak diwakili oleh peguam bela. Pasukan Shell Eco Marathon Asia Universiti Brunei Darussalam, Perkasa Darussalam akan menyertai pertandingan Shell Eco Marathon Asia yang bakal berlangsung di Lombok, Indonesia bermula 4 hingga 9 Julai 2023. Petang tadi diadakan pelancaran prototipe bateri kenderaan elektrik yang dinamakan Mantuka Aswad di Universiti Brunei Darussalam UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pasukan Perkasa Darussalam terdiri daripada mahasiswa dari Fakulti Integrated Technologies. Tahun ini merupakan kali ke-8 UBD menyertai pertandingan tersebut. Penyertaan Perkasa Darussalam mencerminkan sebahagian usaha menuju Wawasan Brunei 2035. Program pertukaran budaya dan pendidikan antara sekolah dari negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman bagi tahun 2021 diharap menjadi platform pemula untuk pertukaran, perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman demi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa majlis doa kesyukuran dan penghargaan serta penyampaian sijil bagi program berkenaan petang tadi. Awang Haji Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, turut menyentuh mengenai projek berkembar tersebut dapat meningkatkan lagi pengajaran bahasa Arab dan tindakan bagi mengukuhkan pengalaman antara sekolah dari kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang. 39 tenaga pengajar serta 26 pelajar dari Sekolah Menengah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyertai program tersebut. Program yang dijalankan secara dalam talian berakhir tahun lalu. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam pagi tadi melancarkan tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Majlis pelancarannya diadakan di bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara. Hadir Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Diadakan selama 3 hari, bazar bertujuan untuk memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana untuk menambah pendapatan mereka melalui jualan dalam bazar itu. Perkemahan Legasi Belia merupakan program kerjasama di antara Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Bekas Peserta Program Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Bersatu. Majlis perasmiannya diadakan hari ini di Perkampungan Sukan di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Disertai oleh 35 peserta dari keempat-empat daerah, perkemahan menumpukan kepada memupuk dan membangunkan kepimpinan, patriotisme, disiplin, kesukarelawanan dan komitmen dalam berpasukan. Perkemahan diadakan selama 5 hari sehingga 19 Mac 2023.
Dalam menjaga kebajikan dan memberi perhatian kepada para mu'alaf di negara ini, Pusat Dakwah Islamiah pagi tadi mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada 9 buah rumah keluarga mu'alaf di kawasan pedalaman daerah Blaid. Bantuan berupa keperluan harian melalui projek Fatul Barakah 4.0 iaitu usaha dan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Mu'alaf. $35 buah premis makanan yang belum membuat permohonan sijil halal dikeluarkan notis untuk menghadapkan permohonan dalam tempoh 6 bulan. Notis dikeluarkan semasa operasi rondaan oleh bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bagi menguatkuasakan Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 di kawasan Kiarong, Mata-Mata dan Beribi baru-baru ini. Semasa operasi, sebanyak 89 buah premis makanan diperiksa. Jabatan Hal Ehwal Syariah menyeru kepada kesemua pengusaha makanan di negara ini yang belum mempunyai sijil halal atau permit halal untuk menghadapkan permohonan dengan segera. Pemegang sijil halal dan permit halal juga diingatkan supaya sentiasa memastikan sijil halal dan permit halal masih sah dan menghadapkan permohonan untuk pembaharuan sijil dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh mansuh. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memaklumkan mengenai pengemaskinian kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad-kad pengenalan di daerah Brunei dan Muara, daerah Blaid dan daerah Tutong. Dalam siaran akhbarnya, kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan hijau di Dewan Bandaran Kuala Blaid, daerah Blaid akan dipindahkan semula ke lantai bawah Pejabat Cawangan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Blaid bermula hari Sabtu 18 Mac 2023. Manakala kaunter pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan kuning dan ungu masih dikekalkan di tingkat 1 Pejabat Cawangan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Blaid. Manakala kaunter-kaunter pendaftaran bagi kad pengenalan hijau yang ditempatkan di Dewan Pengiran Lela Ceteria, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Daerah Brunei dan Muara dan kaunter-kaunter pendaftaran bagi kad pengenalan kuning, ungu dan hijau yang ditempatkan di Dewan Rumah Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong masih dikekalkan. Pasukan Brunei DPMMFC melakar kemenangan pertama musim ini dalam saingan Liga Perdana Singapura semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura itu, pasukan negara menang dengan jaringan 2-1 ke atas saingan mereka Tanjung Pagar United FC. Andre Barankov. And it's gone in this time. No. Dalam pada itu, saingan Liga Futsal Brunei 2023 diteruskan semalam dengan 2 perlawanan. Dalam perlawanan pertama yang berlangsung di Kompleks Sukan UBD, pasukan Almeres tewas 0-3 kepada pasukan MSABDB Perwira. Kemenangan tersebut sekaligus membawa pasukan MSABDB kembali ke tangga teratas Liga. Manakala dalam perlawanan kedua pula menyaksikan pasukan Kahar FT berjaya menewaskan DDT FT 3-2.